Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Video tutorial siri penggunaan kalkulator 570EX diteruskan dengan tajuk AddMax pilihan kita tingkatan 5, iaitu pilih atur dan gabungan. Pada edisi sekalian, dalam kalkulator kita ini menggunakan kalkulator ClassWiz 570. Untuk pilih atur dan gabungan ni dia mempunyai function yang special dalam kalkulator kita ini. Kalau cikgu boleh tunjuk dekat sini. Okey, kalau boleh lihat dekat sini kalkulator kita besar kedua-dua ni. Yang pertama di atas darab ni, kalau kita perhatikan di atas darab ni, kita ada NPR. Okey, so kalau cikgu tulis contohnya, kita buat 5, kita tekan 5 ya, 5 shift dengan darab ni. 5P3, kita akan dapat jawapan gitu. Contoh cikgu nak buat 9 shift NPR 2, kita akan dapat jawapan kita. Ya, 9P2. Untuk function kita punya NCR pula, kita akan pakai kita punya atas bahagi iaitu NCR kita. Kita ambil 8 contohnya shift 2. Dapat kita punya jawapan. Okey, kemudian kalau ambil 9 shift 5, dapat jawapan kita, ya. Dan untuk topik ini juga kadang-kadang kita gunakan factorial. Factorial ni ada simbolnya di atas ni. Nampak tak? X atas negatif 1 ni ada X factorial ni. Contoh cikgu ambil 5 factorial. Tada, dapat jawapan. Okey. Baik, apa maksud factorial Okey, boleh cikgu explain sikit dekat sini dulu. Okey, apa itu factorial? Cikgu tutup salah satu kalkulator dulu kejap. Okey. Untuk factorial ni maksudnya macam ni. Kalau 5 factorial, 5 factorial ni maksudnya apa? 5 factorial maksudnya 5 darab 4, darab 3, darab 2, darab sampai 1. Okey, kalau you darab 5 darab 4, 20, 20 darab 3, 60, 60 darab 2, 120. Sebab tu kita dapat 5 factorial tadi sama dengan 120 kalau perasan, sama dengan 120 kat sini. Okey, boleh sama dengan 120. Okey. So, seterusnya kalau contoh cikgu ambil contoh simple je lah cikgu ambil simple je, kata 4 factorial. Apa maksud 4 factorial? 4 factorial maksudnya apa? 4 darab 3, darab 2, darab 1 sehingga habislah. Jadi kalau cikgu buat kat sini 4 shift factorial, dapat gitu. Okey. NPR, NCR, NPR dan juga NCR ni adalah penggunaan kalkulator dengan dua subtopik yang berbeza lah. Kalau NPR nak guna untuk apa? Untuk pilih atur. Pilih dan atur. Maksudnya yang ini kita punya susunan arrangement is compulsory Kita punya susunan penting. Cikgu buat besar-besar ni, penting. Okey, untuk kita pilih atur kita akan tengok susunan. Contohnya Ali, Abu, Aminah. Mereka ini disusun Ali dulu, Abu, Aminah. Kemudian Ali, Abu, Aminah, Aminah, Ali, Abu dan terbalik-terbalik, itu adalah kita punya pilih atur. Kalau untuk NCR pula adalah untuk kes gabungan, combination Kalau pilih atur tadi permutation. Kalau gabungan adalah combination. Yang ini susunan tak penting. Cikgu malas kerja cikgu sikit. Cikgu buat gitu, cikgu duplicate. Okey, cikgu letak kat bawah dan cikgu buat tanda tak penting kat situ. Bijak kan cikgu kan? Susunan tak penting. Jadi gabungan ni contohnya tadi Ali, Abu, Aminah. Ali, Abu, Aminah ke Aminah, Ali, Abu ke, mereka ini susunan tak penting. Maka dia kira sebagai satu pilihan. Contoh, mereka ini dipilih untuk menyertai satu pasukan choir ataupun satu pasukan bahas, pidato. Maka mereka ini satu tim. Tidak penting susunan kursi, siapa nak depan, siapa nak belakang dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak letakkan mereka untuk ambil gambar, siapa boleh duduk depan dulu, Ali, Abu, mereka boleh susunan berubah-ubah. Itu pilih atur. Tetapi mereka ini kalau masuk dalam satu tim, maka dia hanya pilih saja untuk masuk dalam tim, maka dia akan kes adalah gabungan, bukan pilih atur. So pilih atur ni adalah susunan penting, kalau gabungan susunan tak penting. Okey, kita tengok contoh soalan kat sini, cikgu sediakan kat sini. Okey, soalan ini adalah susunan pula dah soalan ini adalah daripada Terengganu 2021 kertas 1. Okey, kita tengok sini. Okey, ini bulatan ini bulatan. Dalam topik bulatan ni, kalau kita tengok di sini, topik bulatan, dia ada special case lah. Dia mesti gunakan formula apa? Akan gunakan formula n tolak 1 factorial sekiranya semua itu nak disusun. Okey. Baik. Bagaimana kita nak sesuaikan? Tengok Rajah 10 menunjukkan sebuah meja bulat dan 7 buah kursi lah. Okey, mereka ini nak duduk dalam kursi lah dan disusun dalam satu bulatan. Ini bola. Saya ulang balik semua. Ini adalah bulatan. Kalau bulatan kena pakai formula n tolak 1. Okey. Baik, cari bilangan cara 7 orang murid. Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Nice. Okay. 7 orang murid itu mengambil tempat duduk di dalam bulatan tersebut dengan syarat 2 orang murid iaitu Aini dan Aisyah. Mungkinlah kawan baik. Mereka ni nak duduk dalam susunan bersebelahan. Okay, mari kita reserve dulu tempat Aini dengan Aini kat sini. Ini Aini.
ini Aisyah. Mereka ini mungkin kawan baik lah, sehati sejiwa. Mereka tak boleh dipisahkan. Maka mereka nak duduk bersama-sama. Adakah Aini dengan Aisyah ni fix? Tidak fix. Maka Aini dengan Aisyah walaupun duduk bersebelahan, kita boleh ubah Aini Aisyah ataupun Aisyah Aini. Betul tak? Maka itu dikira sebagai dua faktorial lah. Okay? Dan mereka ini juga bukan fix di kursi sini. Mereka boleh dikira sebagai satu tim untuk diubah-ubah. Mungkin di sini Aini Aisyah ataupun Aini Aisyah kat sini. Kan? Mereka boleh berubah-ubah. Maka dalam susunan kita, Aini dengan Aisyah ni dikira sebagai satu tim, satu kursi besar. Contoh itu. Nak ubah, mereka mesti berubah bersama-sama. Begitu. Ya. Jadi dalam kes ni, ada berapa kursi baki kita? 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang ini dikira sebagai satu kes, iaitu kes yang ke-6. Maka jangan lupa kita ambil bulatan bukan 6 faktorial. Ini kalau susunan biasa boleh. Tetapi kalau susunan dalam bulatan, kita ambil 6 tolak dengan 1, kita faktorialkan dia. Okay? Kita selesaikan. Kita guna kalkulator ya. Kita guna kalkulator. Cikgu tunjukkan guna kalkulator. 2 faktorial. Nampak shift yang ni? Kalkulator cikgu tak hidup. Okey, boleh. Okey, 2 faktorial. Cikgu ulang balik semula ya. 2, kemudian shift dengan faktorial. Kita darab dengan 6 tolak 1. Nak pakai kalkulator ke? 6 tolak 1. 5 lah kan. Okey, 5 darab 5 shift faktorial. Tada, dapat jawapan iaitu 240. Maka kita ada 240 pilihan untuk ubah-ubahkan mereka dalam satu bulatan tersebut. Tapi dengan syarat Aini dengan Aisyah, Aisyah dengan Aini mesti duduk bersebelahan, diubah-ubah tempat ni. Mungkin Abu Ali, Aminah dan sebagainya adalah dalam kursi tersebut ya. Okey, selesai ya. Tak susah pun. Yang ini adalah pilih atur ke gabungan? Ini dikira sebagai pilih atur. Sebab apa? Sebab kita nak buat susunan. Okey, boleh ya. Okey, bagaimana pula kes yang bahagian B? Masih Terengganu juga dalam soalan yang sama tetapi bahagian 4B. Mereka kata apa? Tengok ya. Macam mana soalan kata? 6 orang murid akan dipilih daripada 9 orang murid lelaki dan 10 orang murid perempuan. Satu tim tu nak pilih 6 orang lah. Daripada 9 orang murid lelaki dan 10 orang murid perempuan untuk membentuk satu pasukan permainan. Membentuk satu pasukan permainan tidak penting susunan, betul tak? You nak pergi tim bola. Ya, penting ke susunan tu? Nak duduk, jom coach nak pilih, okey, aku nak pilih Ali, Abu, Aminah dan sebagainya. Aminah main bola, boleh lah tu ya. Duduk dalam satu tim, maka susunan tidak penting dalam kes ni. Ini jatuh dalam bab gabungan ya. Baik, cari bilangan cara membentuk jika pasukan itu terdiri daripada murid perempuan sahaja. Permainan apa tu? Mungkin chess kot. Ramai sangat 6 orang ni. Mungkinlah kot tak pasti ya. Jadi sebab dia kata murid perempuan saja. Murid perempuan ada berapa orang? Murid perempuan ada 10 orang tadi. Maka 10 kita combination C-kan dengan berapa orang? 6 C-kan dengan 6. Cukup lah yang ni lah. Tapi kalau nak buat juga boleh. You buat 10 C6 darab dengan pelajar lelaki. Lelaki ada 9 orang, nak pilih berapa? 9 C0. Para pelajar dikasih sekalian. Cikgu nak tunjukkan satu benda ni. Tunjuk kalkulator dulu Cukup kalkulator besar pula lah. Tepi tu. Baik. 9 kalau kamu choose shift choose kosong, kamu bukan dapat kosong kamu dapat 1. So lelaki ni 9 choose kosong, tak nak tulis pun boleh, tapi tulis je lah sebab kita nak menunjukkan bahawa kita tidak pilih lelaki langsung, kita pilih perempuan sahaja. Maka kita ambil 10, kita choosekan dengan 6, maka kita ada 210 pilihan untuk memilih 6 orang daripada 10 murid perempuan tadi. Boleh ya? Okey, seterusnya sekurang-kurangnya 5 orang murid lelaki mesti dipilih. Maksudnya satu tim tadi 6 orang. So, lelaki dia nak 5 orang. Sekurang-kurangnya daripada 6 orang, dia nak pilih sekurang-kurangnya 5 orang. 5 orang atau 6 orang. Setuju? Sebab lelaki ada 6 orang Lelaki ada 9 orang, tapi kita bukan nak pilih 9-9. Kita nak pilih sekurang-kurangnya 5 orang. Maka boleh 5 boleh 6, 7, 8, 9 boleh tak? Tak boleh lah sebab pasukan tersebut hanya ada 6 orang pelajar sahaja. Kan? Jadi walaupun pelajar lelaki ada 9 orang, tetapi kita pilih 5 sekurang-kurangnya 5 ataupun 6 je. 7 tak boleh lah sebab pasukan tu ada 6 orang je. Maka lelaki tadi kita ambil 9, kita choose 5 orang. Atau 9 orang, choosekan 6 orang. Tapi sabar sekejap. Tim kita tak cukup. Tim kita ada 6 orang. Kalau lelaki pilih 5 orang, lagi seorang nak pilih daripada siapa? Pilih daripada perempuan. Iaitu 10 choose 1. Boleh? Atau kalau 9 choose 6, perempuan pilih berapa? Perempuan choose kosong. Ini tak boleh, tak apa. Dapat 1. Okay, kita selesai satu persatu, kemudian kita kena tambah. Maka kita dapat apa? Tengok 9, kita choosekan dengan 5. Okey, darab dengan 10. Kita choosekan dengan 1. Okey, choosekan dengan 1. Dapat 1260, sabar. Yang ini untuk kes yang pertama. Atau kita tambahlah. Atau 9 lelaki, kita choose 6 orang. Maka 6 orang lah kita punya pelajar
diwakili oleh lelaki. Nak darab juga ke? Okey, nak darab dengan cikgu saya nak tunjukkan boleh. Darab dengan perempuan tadi. Perempuan 10 choose 1. Tadi ingat tak? Tadi apa? 96 kan? Tengok. Alamak. Sorry, bukan 10 choose 1. Allahu Akbar. 10 choose kosong. Itulah. 84. Kalau kita ambil tanpa 10 choose kosong pun sama juga sebab ni 1. Dapat 84 juga. Maka di sini dapat 84. Jangan lupa tambah dengan 1260. Kamu akan dapat 1344. Cikgu tak pakai kalkulator. Nak pakai kalkulator? Jom pakai kalkulator. Answer tambah dengan 1260. Maka kita dapatlah kita menjawapan 1344. Betul, selamat. Okey. So itulah kita punya soalan berkaitan dengan combination pula. Nampak tak? Ada permutation, ada combination. Okey. Baik, kita teruskan pada soalan yang seterusnya. Soalan ini adalah daripada soalan daripada Perlis ya, daripada Perlis 2021. Suatu nombor 4 digit dibentuk. Okey, dibentuk daripada digit 3, 4, 6, 7 dan 9. So ada 3, 4, 6, 7, 9. Nak bina 4 digit Nak bina 4 digit. Berapakah bilangan nombor genap yang kurang daripada 6,000 dapat dibentuk? Dia ada dua syarat itu. Nombor tersebut mesti genap tetapi kurang daripada 6,000. Baik, nombor dia adalah 4 digit. 1, 2, 3, 4. Nak menunjukkan mana-mana nombor itu genap, dia mesti diakhirkan dengan nombor yang genap. The last digit should be filled with the even digit. Even digit. Contohnya kalau cikgu kata 260 even genap. 264 genap. 263 ganjil. Sebab 3 di belakang itu menunjukkan dia akan jadi ganjil. Maka nak menjadikan nombor ini genap, di belakang ni mesti diisi dengan nombor-nombor genap. Apakah nombor genap tersebut? 4 ataupun 6 lah. 3 tak boleh, 7 tak boleh, 9 tak boleh. Okey, 4 ataupun 6. Dan syarat dia mesti kurang daripada 6,000. Digit dia mesti bermula dengan 3 ataupun 4 je lah. Betul tak? 3 ataupun 4. 6 boleh tak? Tak boleh. Kalau 6 ni maksudnya 6,000 lebih lah. Dia mesti 5,000 ke bawah. 6,000 ke bawah lah. 5,999. 5,999 ke bawah. Maka digit 5, 4, 3, 2, 1 boleh diisi. Tetapi dalam kes ni sebab kita ada digit 3 dengan 4 je, maka kita boleh isi 3 dengan 4. Tapi para pelajar di sekalian berhati-hati. Sebab di depan kalau isi 4, di belakang tak boleh isi 4. Maka cikgu utamakan di depan ni dengan digit 3 dulu. Kemudian cikgu duplicate sekejap dan cikgu ambil pula digit 4 di belakang. Ini dua syarat yang mana clash lah. Jadi kat sini cikgu letakkan digit 4, baru ngam. Belakang tak boleh letak 4 lah. Hanya boleh letak 6 sahaja. Nampak? Jadi, berapakah pilihan digit untuk yang dekat belakang? Genap ada 2 pilihan. Yang ni ada 1 pilihan iaitu digit 3 aja. Faham Okey, jadi semua ada berapa digit? 3, 4, 6, 7, 9. Ada 5 digit kan? 2 digit telah diisi, maka baki lagi 3 digit dan 2 digit. Ini kita boleh darab, ini boleh darab, dia darab. Dapat apa? 3 darab 2, 6, 6 darab 2, 12 ya. Kemudian yang ni kita letakkan digit 4 satu je. Kalau digit 4 di depan, maka digit belakang tak boleh 4. Maka ada satu pilihan je iaitu digit 6 saja boleh diletakkan di belakang. Nampak ini digit 3 tadi. Okey, jangan confuse dengan nombor-nombor ni pula ya. Okey. Kemudian ada baki berapa? Ada 5 digit tadi, kita pilih 2 digit, maka tetap tinggal 3 digit dan juga 2 digit juga. So darab, kita akan dapat sama dengan 6. So totalkan dia, maksudnya kita dapat sama dengan 18. Maka itu jawapan kita. Iaitu kita ada 18 susunan digit tersebut yang mana boleh kita pindah dia akan dapat kita punya 18 pilihan lah. Yang mana syarat dia adalah nombor genap yang mana kurang daripada 6,000. Okey. Mungkin lah ya. Mungkin start 3, 6, 4. Tak nak 3, 6, 4. 3, 6, 7, 4. Nampak genap dengan nombor dia kurang daripada 6,000. Ataupun kalau sini 4, sini mesti 6 lah kan. So ini 4, 6. So sini letakkan 9, 4, 9, 7, 6. Maka digit ini adalah genap dan kurang daripada 6,000. Okey, itu maksud dia ya. Okey, selesai masalah sini. Kemudian cikgu tak pakai kalkulator pun. Okey, kalau nak pakai kalkulator, yang ini mungkin you boleh tukar kepada 1 darab 3P2 darab dengan kita punya 2. 3P2 sebab apa? Kita ada 3 digit baki nak isi kepada 2 tempat untuk disusun 2 tempat. Kalau yang ini pula sama juga 1 darab 3P2 tapi ini darab dengan 1. So selesai, you mesti dapat jawapan sama. Cikgu tunjukkan penyelesaian boleh? Boleh gunakan kalkulator. Cikgu tunjukkan 3P2. Betul? 3P2 darab dengan 2. Kita dapat 12 juga. Okey. Kemudian yang bawah tu 3P2 okey darab 1. Yang ni lah dapat 6. Bukankah dia totalnya dapat 18 juga, sama macam tadi? Sama aja ya.
Okey, selesai masalah ni. Kemudian kita pergi pada masalah B pula. Sekumpulan 5 orang murid akan dipilih daripada 4 orang murid lelaki, 4 murid perempuan untuk menyertai satu persembahan. Dipilih tidak perlukan susunan. Cari bilangan cara untuk berlainan untuk sebut jika dipilih sekurang-kurangnya 3 orang murid lelaki mesti dipilih. Okey. Kumpulan tersebut mesti 5 orang kan? Okey, so lelaki mesti kurang-kurangnya 3 orang, maka 3 ataupun 4 lah. Kenapa 3 bukan 3, 4, 5? Sebab bilangan lelaki ada 4 orang sahaja. Maka kita akan ambil 4 pilih 3, 4 pilih 4, 4 boleh pilih 5 ke? Tak boleh. Mana ada lelaki 5 orang. Maka kita akan reject. Tapi ingat, tim kita mesti nak 5 orang. Maka 4C3 baru kita pilih 3 orang. Lagi 2 orang nak ambil daripada siapa? Lagi 2 orang kena ambil daripada murid perempuan. Okey? So 4C2. Atau kalau kita 4C4, pilih semua 4 lelaki. Ya. Kerana kita ambil seorang lagi daripada perempuan. So kita selesaikan satu persatu, kita akan dapat jawapan. Mari kita tengok selesaikan kalkulator sekejap. So cikgu ubah sikit kalkulator kita boleh? Kita ubah pergi belah sana lah. Okey. So kita ambil, kita punya 4 choose kepada 3 darab 4 choose 2. Nampak? So baru kita dapat 5 orang. So kita dapat 24 pilihan. Kemudian 4 choose dengan 4. Okey, darab dengan 4 choose 4 1 lah ya. Tak nak tulis pun tak apa, tengok. Tak mau tulis pun tak apa. 4 choose 4 sama dengan 1 ya. 4 choose 1 dapat sama dengan 4. Okey, 4 choose 1 dapat 4 pilihan perempuan. Maka maksudnya apa? Kita ambil semua lelaki 4 orang. Ada satu pilihan je lah, tak ada reject 4 lelaki semua ambil 4. Maka baki lagi satu space tu kita letakkan perempuan. Perempuan ada Aminah, Fatimah, Suraya dengan Rohana contohnya. Maka kita boleh diisi dengan 4 orang di pasukan tersebut sebab kita nak 5 orang. Lelaki tak ada pilihan, 4 orang kena ambil semua. Pilihan dia satu je. Okey. So total kan kita akan dapat 28. Maka inilah jawapan kita ya. Okey, soalan yang terakhir kat sini boleh? Okey, soalan yang terakhir ni adalah soalan daripada soalan Pahang ya. Kalau boleh tengok di sini, soalan ni adalah soalan daripada Pahang 2021. Okey. Pentaksiran ya, pentaksiran. Dia kata apa? Pentaksiran bagi suatu mata pelajaran mengandungi 7 soalan. Okey, satu soalan dia ada satu kertas exam tu dia ada 7 soalan. Daripada 7 soalan tu, dia ada bahagian A. Dia ada 7 soalan bahagian A. Okey, kertas exam tu ada 7 soalan bahagian A. Kemudian dia ada 5 soalan daripada bahagian B. Boleh tak cikgu letak S lah, section A dengan section B ya. Okey, ada 7 soalan dengan 5 soalan. Total dia ada 12 soalan lah. Okey, ingat calon perlu jawab 10 soalan je. Okey, daripada 12 soalan, choose 10 soalan. Tapi sabar, syarat dia. Dengan syarat sekurang-kurangnya 3 soalan daripada bahagian B perlu dipilih. Nak jawab soalan kita kertas exam, section B ni kena pilih sekurang-kurangnya 3 soalan. Maksudnya, untuk section B cikgu utamakan section B dulu. Section B ni, kita akan pilih daripada 5 soalan section B, sekurang-kurangnya 3 soalan. Ataupun kita boleh pilih 5 soalan tu kena pilih 4 soalan, betul? Ataupun kita boleh pilih 5, jawab semua 5 soalan. Tapi sabar. Soalan kan kata, calon perlu jawab 10 soalan. Jadi, tadi kita punya section B, kalau pilih 3, lagi 7 soalan nak datang daripada mana? Datang daripada section A. Nampak tak? Okey. Atau kalau kita pilih section B 5C4, maka lagi 6 soalan pelajar perlu jawab daripada section A. Nampak? Ataupun kalau 5 soalan daripada section B, maka pelajar perlu pilih 5 soalan daripada section A. Sebab ini section A, ini section B ini section A. Cikgu letakkan syarat ni dulu supaya kita nampak dengan jelas. Okey, kemudian kita kira satu persatu, kemudian kita akan selesaikan guna kalkulator untuk tambah semua. Okey, mari kita tengok. 5C3 darab 7C7. Okey, kita dapat 10 pilihan. Kemudian 5C4 darab 7C6. Dapat 35. Kemudian kita ambil 5C5 sama dengan 1 lah. Kita ambil 7C5 je. 7C5 dapat 21. Okey, tambah semua 21 tambah dengan 35 tambah 10 45 lah kan. So kita akan dapat sama dengan 66 pilihan pelajar tersebut ada. Baik para pelajar di sisian, cikgu recall balik semula. Untuk pilih atur dan gabungan mesti ada susunan dipilih. Susunan wajib penting kalau untuk pilih atur, dan kita akan pakai function calculator kita adalah calculator function kita
oh cikgu tak adalah kita punya kalkulator kita, function kita adalah kita punya NPR, kalau ni adalah NCR. Okey. So para pelajar yang masih belum dapat kalkulator ni, cikgu ada kita punya special edition warna biru. Dia ada warna biru dengan warna pink. So siapa yang masih belum dapatkan kalkulator ni, pastikan dapat daripada official web store daripada Casio. Bagaimana cara nak membeli, cikgu akan tunjukkan di video yang seterusnya. Baik, Alhamdulillah kita dah selesai perbincangan video kita sebentar tadi. So untuk mana-mana pelajar yang nak dapatkan kalkulator Casio kelas Swiss 570EX secara original. Ni original ni original. So nak tahu original tak original, you kena beli dekat official web store dia lah. So bagaimana nak beli ni, tak susah pun. Dia Casio ada kita ada ada bekalkan ataupun ada jual secara online di Shopee lah. Jadi macam mana nak pergi ke Shopee? Tak payah susah-susah. Di bawah ni cikgu letakkan kita punya link lah, description. Dekat description ni ada link. You klik dekat link tersebut, dia akan bawa kepada Shopee Mall lah. Shopee Mall yang mana official store untuk Casio. Jadi harga yang ditentukan kat sini adalah buat masa sekarang lah, untuk video cikgu tengah rekod ni RM99.50. Mungkin dia boleh turun ataupun naik bergantung kepada yalah mata wang kita lah ya. So Casio ni import lah, bukan daripada dibuat di Malaysia ya. Jadi kalau you tengok dekat sini, pastikan store yang you beli ni secara official casio.os, iaitu official store bagi Casio lah. Ni Shopee Mall bagi Casio. Dan harga yang diletakkan situ buat masa sekarang, video cikgu rekodkan pada berapa bulan ni, 24 bulan November lah 2022, RM99.50 dan dia bagi satu free face mask. Jadi kalau you beli satu kalkulator, you dapat satu face mask lah, Casio official punya face mask ya. Jadi bagi cikgu you kalau nak dapatkan Casio ni, you bolehlah beli secara online melalui web store Shopee Casio ni official ya. Jadi pastikan yang you dapatkan adalah kalkulator original. Janganlah beli kalkulator fake ataupun daripada store yang lain. Mungkin kalkulator yang lain you dapat lebih murah. Kalkulator akan sama ya. Jenama yang sama, model yang sama, mungkin ada yang fake di keluaran pasaran luar, cikgu tak sure. Tapi yang mana garanti daripada official web store Casio ni sendiri, dia menjamin bersama dengan warranty lah. Jadi kalau you tengok dekat sini, dia ada dia ada function-function memang daripada Casio sendirilah. Jadi tak perlu risau lagi tentang tahan lama bateri dan sebagainya. Memang Casio jamin lah, yang ini memang official web store. So you beli daripada kita punya link website yang mana tertera di cikgu punya di video description di bawah ni. You klik saja dekat sana, you terus beli secara online. Okay, so para pelajar di sekalian, terima kasih banyak-banyak. So kita jumpa kepada video-video penerangan, video-video lain bersama dengan Casio kelas Swiss 570EX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.